Hari ini kita belajar tentang proses pengurusan kewangan yang berkesan. Pertama sekali kita tengok pengurusan kewangan bagi sebuah syarikat. Pada amnya, terdapat 5 langkah dalam pengurusan kewangan bagi sesebuah syarikat. Yang pertama adalah menetapkan matlamat kewangan. Kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Pertama sekali kita tengok pada menetapkan matlamat kewangan. Biasanya, petunjuk prestasi utama ataupun KPI, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai Key Performance Indicator. Dia adalah salah satu ukuran yang kita gunakan untuk menilai prestasi sesebuah syarikat dalam mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Biasanya dia melibatkan sasaran seperti tempo dan tahap pemulangan satu modal, memaksimumkan perolehan iaitu pendapatan sebelum menolak kos perniagaan, meminimumkan kos operasi dan juga memaksimumkan untung bersih iaitu pendapatan selepas menolak kos perniagaan. Bagi menilai kedudukan kewangan dia melibatkan modal iaitu nilai wang yang diperlukan untuk menjalankan suatu perniagaan seperti kos bahan mentah dalam menghasilkan sesuatu produk dan kos operasi seperti gaji pekerja, bil elektrik dan kos pemasaran seperti pengiklanan. Pinjaman daripada bank dan liability juga harus dipertimbangkan. Nisbah wang tunai kepada pinjaman ataupun liability harus dinilaikan. Seterusnya, mewujudkan pelan kewangan. Aliran tunai adalah sangat penting dalam perancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi suatu perniagaan lah. Pemasaran tempatan dan ekspor harus dirancang dengan teliti agar produk yang dihasilkan boleh dipasarkan secara meluas dan dengan harga yang kompetitif. Struktur organisasi yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab dengan berkesan juga memainkan peranan yang sangat penting. Analisis SWOT harus dilakukan bila kita nak buatkan satu pelan kewangan. Analisis SWOT iaitu strength, weakness, opportunity, dan yang last sekali ialah threats. Seterusnya adalah melaksanakan pelan kewangan. Melaksanakan semua perkara yang telah dirancang dalam pelan kewangan yang memerlukan penyeliaan. Dan penyeliaan ini adalah jenis yang berkala dan menyeluruh dan biasanya dilakukan oleh penyelia ke atas pekerja di bawahnya. Pekerja tersebut pula perlu mempunyai disiplin dan komitmen yang tinggi. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Refleksi perlu dilakukan ke atas pelan kewangan yang telah diwujudkan dari semasa ke semasa. Kerana mungkin terdapat perubahan dari aspek kewangan yang di luar kawalan kita seperti kenaikan kadar faedah, turun naik nilai ringgit, perubahan kos bahan mentah, perubahan keadaan ekonomi negara dan persaingan daripada syarikat lain yang menghasilkan produk yang sama. Penilaian ke atas laporan kewangan syarikat itu adalah bagi melihat sama ada ia mempunyai pertumbuhan berdasarkan laporan kewangan bagi setiap suku tahun berbanding dengan suku tahun yang lalu. Jika untung bersih tahun semasa adalah lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, maka terdapat pertumbuhan dan begitu juga sebaliknya. Prospek masa depan juga perlu diberi perhatian.
Maka, generalisasi yang dapat dibuat bagi pengurusan kewangan sesebuah syarikat ialah pengurusan kewangan merupakan satu kaedah menguruskan kewangan dalam sesebuah syarikat dengan kaedah yang paling efektif untuk mencapai objektif syarikat tersebut. Ia melibatkan perancangan strategi jangka masa pendek dan juga jangka masa yang panjang dalam menguruskan kos perniagaan pada tahap yang optimum bagi menghasilkan pulangan yang maksimum. Itu adalah bagi satu syarikat. Sekarang kita tengok pula bagi individu, pengurusan kewangan bagi individu. Pada amnya, pengurusan kewangan bagi seorang individu juga melibatkan 5 langkah yang sama. Kita tengok balik yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Bagi memastikan kita mempunyai pengurusan kewangan yang berkesan, kita perlulah mempunyai satu matlamat yang jelas dan khusus. Contoh matlamat yang jelas dan khusus adalah seperti membeli sebuah komputer yang berharga 2,000 dalam tempoh setahun, ataupun menyimpan 6,000 dalam tempoh setahun, menjelaskan pinjaman kereta dalam tempoh 3 tahun, menjelaskan pinjaman perumahan dalam tempoh 10 tahun, ataupun membeli 5 buah kedai dalam tempoh masa 30 tahun. Itu adalah contoh matlamat kewangan. Sekarang kita tengok menilai kedudukan kewangan. Kita perlu mempertimbangkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan demi melihat aliran wang, simpanan dan juga hutang. Contoh pendapatan termasuk gaji, untung daripada kerja sampingan, faedah, dividen dan lain-lain. Contoh perbelanjaan pula termasuk sewa, bayaran ansuran pinjaman, bayaran bil, perbelanjaan untuk makan dan lain-lain. Bagi mewujudkan pelan kewangan, perancangan kewangan dia melibatkan kawalan perbelanjaan harian, bulanan dan juga tahunan berbanding dengan pendapatan dan simpanan yang kita sasarkan. Contohnya, untuk mencapai sasaran simpanan 500 sebulan, kita harus membuat kerja sampingan selama 2 jam sehari dan menghadkan perbelanjaan harian kepada RM15 dan sebagainya. Itu adalah pelan kewangan kita. Pelaksanaan segala perancangan melibatkan disiplin yang ketat dan keazaman yang tinggi. Amalan berjimat cermat amat penting bagi mencapai matlamat ni. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kedudukan kewangan perlu dinilai dari semasa ke semasa untuk menentukan sama ada kita menuju ke arah matlamat yang telah ditetapkan. Maka, generalisasi yang dapat dibuat bagi pengurusan kewangan bagi individu ialah pengurusan kewangan bagi individu merupakan satu kaedah menguruskan kewangan yang efektif yang melibatkan perancangan strategi jangka masa pendek dan jangka masa panjang dengan memaksimumkan pendapatan dan meminimumkan pembaziran. Ini bagi mencapai objektif kewangan untuk memiliki simpanan, barangan atau perkhidmatan yang kita perlukan. Sekarang kita tengok matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Matlamat kewangan harus ditetapkan berdasarkan konsep SMART ini. Apa tu SMART? SMART adalah yang pertama, spesifik, iaitu khusus. Matlamat yang khusus. Yang kedua, measurable. Satu matlamat yang boleh diukur. Kita mesti bekalkan dengan sesuatu yang boleh diukur. Yang ketiga, attainable. Dia mesti merupakan satu matlamat yang boleh kita capai. Keempat, realistik. Dan yang kelima adalah time bound. Satu matlamat yang mempunyai kekangan masa. Spesifik.
kita harus menentukan dengan jelas barang ataupun aktiviti yang kita hendak. Measurable, kita harus menyatakan dengan jelas jumlah wang yang diperlukan. Attainable, nilai simpanan ataupun bayaran ansuran yang kita perlu capai tidak melampaui kemampuan kita. Realistic, suatu barangan ataupun aktiviti ataupun bayaran ansuran tu mestilah bersesuaian dengan kemampuan kewangan kita. Time bound, kita mesti menyatakan dengan jelas tempoh masa untuk memiliki barangan ataupun aktiviti yang kita hendak.